Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri, Imam Masjid Negara, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniati Mansur dan barisan AJK Gamanur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih kepada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan perjalanan Taman Syurga Gamanur Iman pada malam ini. InsyaAllah malam ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung tadabbur surah Al-Baqarah pada ayat 227. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Dan jika kamu ceraikan isteri kamu sebelum kamu bercampur dengannya, sebelum kamu sentuh dia, faqad faradtum lahunna faridah, padahal kamu telah pun sebut mas kahwin. Dah sebut pun. Sebelum ni kan tak sebut, tidak ditetapkan. Kali ini dah sebut dengan mas kahwinnya RM23 tunai. So mahar tu dah disebut waktu akad. Fanisfu ma faradtum, maka perempuan kena bayar balik separuh dari mahar tu. Kalau RM23, bayarlah separuh. Dapatlah RM11.50. RM11.50. Sebab mahar yang telah ditetapkan, bekas suami hendaklah memberikan separuh dari kadar mahar yang dijanjikan. Kalau dah diberi RM10,000, maka beri balik RM5,000. Ataupun kalau janji nak bagi RM10,000, bagi RM5,000 kepada bekas isteri tu. Illa ayya'funa, kecuali kalau isteri tu kata, tak apalah bang, dah tak ada jodoh nak buat macam mana. Saya rela, abang tak bayar pun tak apa. Sebab saya tak rugi apa-apa, abang pun tak rugi apa-apa. Illa ayya'fu, kecuali jika perempuan tu, pihak isteri, kata tak perlulah beri, walau separuh pun. Sebab nak jaga nama baik. Ini pun boleh. Boleh macam tu. Sebab dia mungkin kesian pada lelaki. Dan susah payah, kumpul duit. Tapi perkahwinan tu tidak berpanjangan. Jadi perkahwinan tu, tapi tak berpanjangan. Malah tak disentuh pun isteri. Kan? Au ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Ataupun pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya. Apa maksud pihak yang memegang ikatan nikah? Lelaki adalah pihak yang memegang ikatan nikah. Hanya lelaki yang ada kuasa untuk membubarkan nikah. Alladhi biyadihi uqdatun nikah, maksudnya orang lelaki yang ada kuasa talak. So, A, lelaki, dia kahwin dengan B, wanita. Dia janji nak bayar mahar RM10,000. So, bila kahwin, maka belum sempat bersama, bercerai. So, sekarang ni keadaannya sama ada
arahan daripada Allah ialah daripada 10,000, lelaki kena beri 5,000, separuh. Okey, atau situasi kedua, pihak perempuan kata, tak apalah, win-win situation, tak apa, kami okey je, tak payah bayar lah. Tak payah bayar. Ataupun situasi ketiga, pihak lelaki willingly nak bayar. Ini adalah sagu hati daripada pihak lelaki, bukan bayar 5,000, dia bagi semua 10,000. Dia bagi semua 10,000. Berapa kali ya'fu? 2 kali. Ya'fu pertama, perempuan yang beri. Ya'fu kedua, lelaki yang beri. Dan Allah kata, siapa yang buat ya'fu, siapa yang buat kebajikan, siapa yang buat yang beri tu, memudahkan urusan orang. Tadi perempuan kata, aku tak nak terima semua. Lelaki kata, aku tak nak bayar separuh, aku nak bagi semua. Allah kata, buat macam tu, aqrabu littaqwa, lebih hampir kepada takwa. Siapa buat lebih, dia dapat takwa. Perbuatan bermaaf-maafan, ta'fu tu, beri lebih, halal-halal kan, maaf-maafan, itu lebih hampir kepada takwa. Allah kata kalau buat macam tu, dia menghampiri takwa. Itu tanda ketakwaan. Tak ada gaduh-gaduh. Malah rezeki yang dia dapat tu, dia bagi. Mereka menerima takdir yang Allah tentukan dengan lebih merapatkan hubungan. Memaafkan kesalahan mungkin. Memaafkan kekurangan. Walaupun tak jadi meneruskan perkahwinan, mereka tidak ada rasa tak selesa atau marah sesama sendiri. Allah kata itu menghampiri takwa. Wala tansaul fadla bainakum. Jangan pula kamu berbuat baik sesama sendiri. Wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kamu lupa berbuat baik sesama sendiri. Apa maksud dia ni? Kalaupun selepas daripada benda tu settle, tak nak ini kan, yang perempuan kata, tak apalah bang, abang tak bayar mahar pun tak apalah. Ataupun tak apalah bang, abang tak bayar nafkah pun tak apa. 2 tahun, 3 tahun bersama pun tak apa. Sebab tahu abang punya gaji bukannya banyak. Tapi nanti bila dah banyak, kau tak bayar nafkah, kau siap. Kan, dituntut dekat akhirat, depan Tuhan, mana mau lari. Tapi dalam kes ini, kalau wanita tu kata, tak apalah, tak payah bayar. On the other hand, lelaki tu kata, saya tak nak bayar separuh, Allah suruh bayar separuh, tapi saya bayar full. Sebab awak tak semena-mena jadi janda, berhias. Kan, kita tak dapat nak teruskan. Allah kata apa? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupa berbuat budi, berbuat baik sesama sendiri. Beri hadiah sesama sendiri sebagai tanda mereka masih berbaik-baik. Jangan terus putuskan hubungan. Walaupun realiti ni tak jadi perkahwinan tu, tapi keakraban kedua belah pihak, kedua belah keluarga masih perlu terus dikekalkan. Bukankah kadang-kala waktu kita hantar rombongan meminang, kan masing-masing bermanis muka, bertukar pantun, kan kadang-kadang madah berhelah. Kan dia punya pantun tu, kami datang kemari nak mencuit menyunting sekuntum bunga. Kena pula anak orang rumah atau anak tuan rumah tu 11 orang perempuan. Kami bukan ada bunga, kami ada setaman bunga. Kau nak taman yang mana satu? Kau nak bunga mana satu? Kan waktu proses meminang ataupun waktu proses merisik, kedua-dua belah pihak boleh je bermanis muka. Tapi kenapa bila berlaku
perbalahan mungkin, pergaduhan mungkin, konfrontasi mungkin, kita tak boleh duduk secara berdepan dan bermanis muka macam mula-mula tu. Seolah-olah orang tu orang asing. So arahan daripada, ialah mungkin hati telah terguris. Tapi ini arahan daripada Allah. Jangan lupakan untuk terus buat kebaikan kepada dirimu sendiri. Kenapa Allah sebut tentang dirimu? Wala tansaul fadla bainakum. Sebab kita pada dasarnya kita kan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. So teruslah berbuat baik. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah terhadap apa yang kamu buat, Allah sentiasa perhatikan. Selalunya ayat ni berbunyi begini. Innallaha basirum bima ta'malun. Tapi kali ini Allah letakkan terbalik. Kenapa letak terbalik? Sebab perkataan bima ta'malun sepatutnya kat belakang, diletakkan kat depan. Dia bermaksud sesungguhnya, especially apa yang kamu kerjakan, Allah sentiasa lihat. Kita buat baik pada orang rumah. Walaupun orang rumah kadang tak perasan, Allah lihat. Orang rumah kita buat baik pada kita, walaupun selalunya lelaki tak pernah perasan kebaikan tu, Allah lihat. Kita buat baik kepada keluarga mertua, walaupun kadang orang rumah kita tak bagi tahu pun, tak pernah mention, Allah lihat. Dan terutamanya, kadang bila kita dah beristeri, antara doa yang tak pernah kita lepas untuk doakan ialah isteri dan anak-anak. Dan kita selit juga kadang-kala doa kepada kedua mertua. Allah lihat. Dan Allah sebut, Allah menggunakan perkataan basir. Basir ni di mana? Sini nah, dalam hati. Allah nilai perbuatan kita. Begitulah indahnya Allah mengajar manusia tentang perkara-perkara berkait dengan pernikahan, perkahwinan. Walaupun dah tak ada apa, walaupun tak jadi sekerat jalan, teruslah buat baik. Ada tuan-puan, ada. Allah jadikan manusia-manusia yang punya hati yang begitu mulia, semacam yang disebut dalam Quran ni. Sehingga kita rasa, lain lah, diorang punya hubungan ni lain. Ada, kita pernah jumpa, saya pernah jumpa kes. Dia bercerai dengan isteri. Ada anak beberapa orang. Kan, dia bercerai dengan isteri, ada anak beberapa orang. Ada anak yang isteri dia jaga, ada anak yang dia jaga. Isteri dia kahwin lain. Tapi dia tetap beri bantuan kepada keluarga tu. Malah suami yang baru tak ada rasa cemburu ke apa. Sebab dia tahu lelaki ini memang genuinely. Lelaki ini memang purely. Memang ikhlas nak bantu. Lebih-lebih lagi anak-anak itu memang anak dia. So bayangkan keluarga itu bukan saja dia ada satu lelaki yang tolong jaga, tolong pastikan keselamatan, tapi keluarga itu ada dua lelaki yang sama-sama bekerjasama untuk pastikan keselamatan keluarga itu. Atau ada pernah nampak? Kadang lelaki itu datang nak mainkan anak dia, lelaki itu datang jumpa dengan suami baru perempuan tu, borak-borak. Sama-sama bawa pergi taman, sama-sama pergi mancing.
sebenarnya orang tu sedang laksanakan ayat ini. Perintah Allah yang ini. Dan moga-moga dengan dia melaksanakan perintah ini, mereka sedang menghampirkan diri kepada apa? Taqwa. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ta'fu boleh juga diartikan sebagai memaafkan. Ya, kadang tak jadi perkahwinan tu sebab berbalah, tak persefahaman, bergaduh. Allah kata memaafkan itu lebih hampir kepada takwa. Dan wa anta'fu aqrabu littaqwa bukan hanya berguna, bukan hanya terkait dengan hal ehwal perkahwinan. Kadang kita gaduh dengan adik-beradik, gaduh dengan kawan. Kita tak bersalah. Tapi orang tu tak pernah minta maaf. Lalu kita selamanya rasa, tak adalah, selagi kau tak minta maaf, aku tak maafkan lah. Bukan salah aku. Engkau yang tak nak datang dekat untuk minta maaf. Allah kata, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan itu lebih hampir kepada takwa. Wih, lain kan? Lain. Kita beri maaf bukan kerana kita nak maafkan dia. Tak, sebab arahan dari Allah. Lain. Begitu Quran membina cara kita, code of conduct, cara kita berakhlak. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Orang buat salah, kita maafkan. Kadang dia tak pernah minta maaf pun, kita tetap maafkan. Kerana kita nak ganjaran takwa dari Allah. Bukan apa pun, dapat takwa. Aqrabu littaqwa. So memaafkan tu bukan kerana kita tak salah, tak, sebab kita nak takwa. Kan? Beza cara berfikir tu. Dan begitulah indahnya agama ini. Maka orang yang melihat, orang luar yang melihat, non-Muslim yang melihat, kalau kita benar-benar jayakan arahan demi arahan berkaitan dengan perkahwinan ni, bukankah orang di luar itu akan melihat dan semakin lama hatinya semakin lembut, lalu tersentuh dengan hidayah. Problemnya ialah kita baru tahu benda ni hari ni kan. So macam mana kita nak sampaikan kalau kita baru tahu hari ni? So selepas tahu, tolong ambil tahu. Tolong ulang balik baca ayat ni. Tolong baca terjemahan ni. Barulah kita boleh sampaikan. Barulah boleh sampaikan. Gitu. Okay, so bab cerai berai settle, kita akan pergi bab solat. So tengok, Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan berkaitan kuat antara perceraian didatangkan selepasnya solat. Dia ada connection besar. Tuan-puan, tiang paling utama yang perlu kita tegakkan dalam institusi keluarga ialah solat. Itu tiang paling utama. Solat bukan untuk diri sahaja, tapi solat untuk kerukunan keluarga. Solat bukan hanya untuk kerukunan keluarga, tapi solat untuk kukuhkan komuniti. Solat bukan hanya untuk kukuhkan komuniti, tapi solat untuk bangunkan negara. Itu penting solat tu. So dalam ayat sebelum ni, ada hubungan sesama manusia. Sekarang, Allah nak bagi tahu, hubungan sesama manusia itu akan jadi baik dan kekal baik kalau kita jaga hubungan umur muslihah, hubungan silah,
hubungan kita dengan Allah. Tadi umur munazzimah. Hubungan undang-undang sesama manusia. Hubungan itu akan menjadi baik, akan menjadi elok, molek kalau kita benar-benar perbaiki hubungan dengan Allah. Tak mungkin kita boleh berhubung baik dengan manusia kalau kita tak jaga hubungan dengan Allah. Tak mungkin. Mustahil. Sebab tu banyak kali dan sering kali, berulang-ulang kali, Allah akan letakkan, selitkan. Bila sebut hubungan dengan manusia, Allah akan selitkan hubungan dengan Allah. Gitu. So, hafizu ala salawat. Peliharalah kamu. Ala ni ke atas. Ala ni lazimnya diartikan sebagai tanggungjawab. Sekarang Allah kata jaga. Hafizu fi'il amar. Jagalah kamu semua. Dan jaga tu, sungguh-sungguh jaga. Ala salawat. Atas tanggungjawab. As-salawat. Sembahyang fardu. Kalau kita kaitkan dengan hal perkahwinan dan perceraian di atas, hal itu hanya boleh dijaga oleh mereka yang menjaga solat sahaja. Hal itu hanya boleh dijaga oleh orang yang menjaga solat sahaja. Kerana kalau dia tak jaga solat, dia takkan ada keinginan nak ikut hukum dan saranan Allah yang lain. Sebab arahan sepenting solat pun dia tak rasa penting untuk dilaksanakan. Sedangkan arahan solat diberi oleh Allah. Kalau hukum ibadah seperti solat pun dilanggar, setakat hukum adat untuk perkahwinan, memang taklah. Ya, kita tahu perceraian itu menyedihkan. Satu hubungan yang kita anggap rapat telah putus. Namun, Allah ingatkan, kalau engkau dah putus satu hubungan tu, kalau perkara itu berlaku, terjadi, dah tak boleh elak, maka pastikan tolong jaga lagi satu hubungan dengan Allah. Itu kaitan kedua. Kalau yang ke atas sudah terputus, tolong jaga hubungan yang kedua. Hubungan dengan Allah. Kerana apa berlaku dalam solat, kita adukan segala kesedihan kita pada Allah. Kita minta petunjuk, minta bantuan, macam mana nak settlekan problem, beri kekuatan, macam mana nak hadapinya. So, jagalah hubungan tu dengan Allah. Lebih-lebih lagi, solat fardu. Solat fardu. So, dalam banyak-banyak solat fardu ni, Allah kata tolong jaga solat pertengahan. Was-salawatil wusta. Solat pertengahan. Dan 4 solat pertengahan ni sangat banyak pendapat. Sangat banyak pendapat. Majoriti ulama, dia kata solat pertengahan tu ialah solat asar. Solat asar. Sebab solat asar adalah antara siang, subuh zuhur dan maghrib, isyak, malam.
Kan subuh zuhur, asar tu tengah-tengah, maghrib isyak. Itu majoriti ulama. Ada yang kata solat subuh. Mazhab Syafi'i kata solat subuh. Sebab dia juga berada di tengah-tengah antara maghrib, isyak, hari yang baru, kemudian awal subuh, kemudian siang hari baru tu. Sebab pertukaran hari kan pada maghrib, maghrib isyak, zuhur dengan subuh. Ada pendapat-pendapat terpencil yang kata isyak. Ada yang kata zuhur. Sebab jarak dia di tengah-tengah, tengah hari. Isyak mendekati tengah malam. So macam-macam pendapat. Macam-macam pendapat tentang solat pertengahan. Tapi yang popular, solat asar dan solat subuh. Subuh. So Allah kata, jagalah hubungan dengan Allah. Dirikanlah solat, terutamanya solat pertengahan. Asar ataupun subuh. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kerana Allah. Solat tu bukan kerana kita bercerai baru nak solat. Solat tu bukan waktu kita ada masalah rumah tangga baru nak solat. Tak. Solatlah kerana Allah. Sama ada kita senang atau kita susah. Sama ada kita lapang atau kita sempit. Sama ada kita sihat atau kita sakit. Solat kerana Allah. Qanitin. Qanitin ni taat. Qanitin ni maksudnya taat. Dan taat itu tanpa bergerak-gerak. Qanitin adalah ketaatan. Ada yang mengertikannya sebagai khusyuk. Taat dan khusyuk. Itu qanitin. Kan kita baca doa qunut pagi-pagi kan. Allahumma hdina fi man hadait. Itu kita nak supaya Allah berikan kita rezeki untuk terus taat dan khusyuk dalam solat. So, dalam ayat ini, ada dua benda yang Allah suruh jaga. Pertama, tolong jaga waktu solat. Yang kedua, tolong jaga khusyuk dalam solat. So, dia bukan semata-mata ikhlas untuk solat tu, tapi dalam solat dia perlu jaga rukun, jaga syarat-syarat wajib, jaga adab, jaga hati. Semua kena jaga waktu solat. Kita solat bukan lama pun. Bukannya 5 jam. Kadang solat tu, solat isyak tak sampai 5 minit. 5 minit tu pun dah lama. Kena pula perut dah keroncong. Dah bunyi. Kan, lepas ni boleh test. Kita solat isyak selepas ni. Berapa lama? Cuba test berapa lama. Sekejap je. Bayangkan hanya untuk tempoh kurang daripada 5 minit. Kita hanya perlu jaga hati dalam tempoh tu je. Boleh tak? Jaga konsentrasi. Kan. Kalau nak dikira, kalau benda yang perlu dijaga tu dalam masa kurang dari 5 minit, patutnya kan mudah untuk dijaga. Tapi realiti ni bila masuk solat tu, payahnya lah, tergaru-garu, kita menguap lah, ada yang gatal lah, time tu lah anak nak susu. Kami dulu di awal-awal perkahwinan,
waktu dapat anak masih kecil, Nuha, Mulia tu masih kecil. Mereka ni anak yang baik. Mereka ni anak yang baik. Tapi dalam pada kebaikan tu, mereka bijak mencari kesempatan. Anak-anak ni, dia bijak, memerhati dan cepat belajar. Mencari kesempatan. Kita nak solat. So dalam tanggapan kita, nak solat ni baik kita settlekan dulu perkara-perkara yang boleh mengganggu solat kita. Terutamanya keperluan anak. Kan, keperluan anak. So anak waktu tu tengah nak menyusu. So sebelum solat, sediakan susu, letak kat tepi dia. So kalau dia nak susu, dia boleh capai. Dia tengah main-main, dia boleh capai, dia boleh minum. So, mak dan bapak dia solat. Dia nampak dia bapak dia takbir. Allahu Akbar. Nampak dia bapak dia takbir. Dia bangun. Pergi tempat susu. Dia mandikan dia punya basikal. Dia mandikan dia punya mainan. Susu tu dia mandikan. Kadang dia basahkan towel dia pakai susu. Dia lap lantai. Waktu bapak dia dah mula takbir. Sebelum tu tak. Sebelum tu cantik anak yang ikut kata, yang tak buat hal, tak buat perangai. Start dia solat, dia buat macam tu. Kalau tak susu, bedak. Bedak. Dia bedakkan adik dia. Time tu ada je dia akan buat. Tapi itu semua kenangan waktu mereka kecil. Bila dah mendekat dewasa, dia dah okey dah. Tapi itulah kenangan. Kenangan yang kita akan, lainlah cara Allah datangkan bentuk keletah anak ni pelbagai. Waktu kita solat tu lah dia buat. Kalau dia rasa nak manjat, dia manjat lah. Tapi itulah yang membawa bunga-bunga dalam rumah tangga kan. Tapi the problem is waktu solat tu lah dia buat hal. So realiti nak jaga solat ni memang sukar. Dan waktu solat tu lah syaitan akan hebat menyerang dan mengacau kita. Sebab syaitan takkan pernah nak kita ingat Allah. Lalu syaitan akan goda melalui anak tu. Akan goda melalui anak. Ada saya tengok TikTok. Anak dia 2 orang kecil-kecil. Dia pergi main. Tepung susu. Susu baru beli. Letak dalam bekas. Anak dia buat main. Tepung susu. Mak dia punya mengucap panjang. Itu benda yang berharga kot. Kalau setakat bedak tu, kita bau wangi. Ni tepung susu. Susu tepung. Dahsyatlah. Moga Allah berilah rezeki lebih pada mak dia. So, sebab tu ulama-ulama terdahulu, dia melatih solat-solat fardu ni melalui solat-solat sunat. Melatih konsentrasi kekhusyukan solat fardu melalui solat sunat. Terutamanya bacaan-bacaan. Dan kalau kita ikuti kuliah Ustaz Zulkhairi, dia kata hidup kita ni selalu kita nak upgrade. Kalau dulu bawa kelisa, kita trade in kelisa, kita beli Alza. Kemudian bila kehidupan semakin baik, kita trade in Alza, kita beli HRV. Kemudian semakin baik, Allah beri lagi rezeki, kita trade in HRV, kita beli kereta lain. Kan semakin baik, semakin meningkat. Tapi yang pelik, daripada dulu sampai sekarang,
waktu kita rukuk, zikir itulah yang kita ulang 3 kali. Tak pernah meningkat 5 kali, tak pernah upgrade 7 kali. Sedangkan punya banyak dah nikmat yang kita dapat. Tapi kita stick pada bilangan itu, hanya zikir itu. Kita tak cuba cari zikir yang lain. Waktu sujud, waktu rukuk. Kalau dari dulu jadi imam, 2 surah paling popular. Suratul Asr dan surah Al-Ikhlas. 2 surah itulah 20 tahun kahwin. Tak ada nak upgrade ke surah yang lain. Sedangkan time itulah kita perlu upgrade sesuatu untuk solat kita. Kan kumu, perkataan kumu kan berdiri, stand up. Berdiri ni daripada duduk, daripada keadaan rendah kepada keadaan lebih tinggi. So solat tu kita perlu jadikan daripada kita biasa-biasa meningkat dan meningkat dan meningkat. Kan? So sepatutnya solat tu semakin bertambah. Semakin baik, semakin berkualiti. Kan? So, lepas daripada ayat solat, maka Allah kata, fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu takut suatu bahaya, maka solatlah waktu berjalan atau berkenderaan, aw rukbana. Tadi suruh jaga solat. Punyalah suruh jaga solat. Allah suruh jaga solat sewaktu aman, juga sewaktu perang. Sewaktu kita normal, biasa, selamat, waktu kita rasa tak selamat. Maka dalam keadaan perang pun masih disyariatkan untuk solat. So, jaga hubungan kita dengan Allah, jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Dan sebenarnya tak ada alasan untuk lelaki terutamanya tidak menjaga hubungan yang sangat bermakna ini. Hubungan dengan Allah. Lelaki tak akan pernah cuti. Wanita ditawarkan cuti. Itu hebatnya Allah. Kan? Okay. So, fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu takut suatu bahaya, maka solatlah sambil berjalan atau berkenderaan. Kalau bimbang disebabkan peperangan berlaku, maka ada keringanan untuk diberikan manusia dalam mengerjakan solat. Solat masih tetap solat, tetap wajib dilakukan. Tapi cara pelaksanaannya diringankan. Itu how important solat. Solat yang dimaksudkan dalam ayat ni ialah solat apa? Solat khauf. Solat sewaktu takut. Dan solat ni ada beberapa cara, dan cara yang apa nama? Yang kita boleh belajar cara tu daripada kagat, daripada tentera. Sebab kagat ni dia memang mengkaji. Kagat ni kan bahagian agama, core agama tentera tu. 9, 10, 11, 12, 9. Core agama tentera. So mereka memang mengkaji dan meneliti ayat berkaitan bagaimana nak laksanakan solat khauf ni. Yang tu boleh belajar daripada kagat lah. Dan ini solely berkaitan bab fikah. Dan solat yang dimaksudkan dia boleh pegang senjata, malah kadang tanpa menghadap ke arah kiblat pun kalau keadaan-keadaan genting.
Ialah kalau kalau kita sedang berkawal, musuh berada di selatan. Musuh berada di timur. Lazimnya kiblat mengarah menghala ke barat. Kan kiblat menghadap ke barat, musuh di timur. So kita perlu menghadap tengok musuh tu. Kiblat kat belakang. Dah masuk waktu solat. Solat menghadap musuh. Sampai macam tu. Solat khauf membelakangkan kiblat, menghadap musuh. Yang itu tu detailnya kita boleh boleh belajar daripada tentera. Faida amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Kemudian bila dah sampai waktu aman, gantilah solat yang tadi. Tu maksud ayat ni. Kalau dah rasa aman, tadi kita dalam keadaan takut. Tadi dalam keadaan takut, okey, ada keringanan untuk buat solat. Tapi bila dah rasa aman, maka kena ikut cara solat yang biasa. Kalau perlu i'adah, kalau kita rasa macam tak sempurna solat berjalan tadi tu, kita boleh ganti. Bukannya qada. Ini i'adah. Ganti, kita sempurnakan. Malam takunu ta'lamun, apa yang dahulu kami tak tahu. Kamu tak tahu. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Kemudian bila kamu telah aman, maka hendaklah kamu ingat Allah sebagaimana telah Allah ajar kamu. Malam takunu ta'lamun, apa yang kamu dulu tak pernah tahu pun. Bila sebelum ni kita tak tahu, waktu zaman Nabi Musa tak pernah tahu adanya cara untuk solat seperti ini. Tapi Allah ajar syariat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ayat hubungan dengan Allah nak nyatakan betapa pentingnya hubungan itu perlu dijaga dan dipelihara sampai ke tahap waktu berperang pun perlu tetap laksanakan solat. Laksanakan solat. So settle jaga hubungan dengan Allah bersama peri pentingnya hubungan tu, maka Allah lanjutkan ayat 240. Boleh lagi kan? Baru pukul 9. Kita habis 9 berapa? 9 suku. Ya Ustaz, boleh lagi Ustaz. Ada banyak masa lagi insyaAllah. Okey. So ayat seterusnya adalah undang-undang perkahwinan. Tapi berkaitan dengan kematian. Dia undang-undang perkahwinan kali ini tentang harta. Tentang harta. So, apa yang berlaku? Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Dan orang yang yutawaffawna, orang yang mati antara kamu serta meninggalkan isteri. Ayat ni adalah kepada suami yang mati. Dan dia dah berkahwin, tinggalkan isteri. So benda ni menjadi peringatan. Bukan untuk orang mati tu, orang yang masih hidup. Apa perlu dibuat? Kan biasa terjadi bila dah berperang, banyaklah isteri-isteri yang menjadi janda. Tak gitu? Tengok dia punya urutan. Tentang perceraian, kemudian jaga hubungan dengan Allah. Sudah penting jaga hubungan dengan Allah ni, sampai berperang pun perlu jaga hubungan. Tapi dalam peperangan, kadang-kadang ada yang mati meninggalkan janda, meninggalkan balu. So kalau laki yang meninggalkan isteri, apa perlu dibuat?
wasiyatan li azwajihim. Hendaklah sewaktu dia sihat, dia berwasiat untuk isteri-isteri dia. Isteri-isteri mereka. Azwaj, isteri-isteri mereka. So suami itu perlu berwasiat. Tinggalkan pesan kepada wali dia supaya jaga isteri itu. So, antara perkara yang suami selalu fikirkan ialah apa yang akan jadi dengan anak isteri aku kalau aku mati. So, Islam, dia mengungguli, menjadi pioneer, memastikan keselamatan, memastikan keadaan balu wanita tidak dalam keadaan tergantung dan terkontang-kanting. So, apa bentuk wasiat ni? Mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Mata', kita tahu. Apa tamatuk tu? Tamatuk. Muta'ah tu. Mata' sagu hati. Pemberian. Makanan ke, pakaian ke, tempat tinggal ke, kenderaan ke. Tu diberi nafkah, sagu hati. Mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Hukum asal ni macam mana? Suami meninggal, ahli keluarga suami perlu jaga kebajikan isteri, perlu beri wang sagu hati 1 tahun. Dan dia tak boleh keluar daripada rumah tu. Tak boleh pindah. So waris kena jalankan tanggungjawab. Isteri kena tinggal di rumah. Di rumah dia bersama dengan suami itu selama 1 tahun. Jangan dihalau, jangan dikeluarkan. Walaupun suami dah tak ada lagi. Kalau dulu ini waris, adik-beradik suami pergi halau. Sama kes macam abang. Abam. Baru abam. Dihalau. Keluar. Fa'in kharajna. Fala junah alaikum. Isteri boleh tinggal selama setahun. Tapi kalau isteri nak keluar, maka waris-waris ataupun wali-wali arwah suami dia tidaklah bersalah. Sebab iyalah, kalau tinggal dekat situ mungkin ada orang yang rasa sentimental, emosi terganggu. Lalu dia nak memulakan hidup baru, pindah balik kampung, balik rumah mak ayah. Kalau dia nak keluar, tak mengapa. Fala junah alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Kalau dia keluar, dia buat apa yang patut, tak mengapa. Dia kahwin lain ke, kerja tempat lain ke, itu tak mengapa. Wallahu azizun hakim. Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. Allah berkuasa hukum siapa saja buat kesalahan dengan serta-merta. Allah berkuasa mematikan suami. Dalam pada itu Allah berkuasa menentukan wali perlu ambil alih tugas suami itu untuk jaga isteri, untuk jaga wanita tu. Allah berkuasa untuk hukum there and then bagi siapa-siapa yang tak nak ikut. Tapi Allah dengan kebijaksanaannya menangguhkan hukuman supaya orang yang bersalah mahu bertaubat dan baiki kesalahan. Maka kalau ada yang sebelum ni pernah buat kesalahan semacam ni,
perbetulkan balik. Kalau ada terambil hak anak yatim, kembalikan. Sebab Allah tutup ayat ini dengan Wallahu azizun hakim. Sebab bila mati, kita rasa dah tak ada hubungan dengan wanita tu, dia perlu beredar. Okay, next. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi isteri yang diceraikan, dia berhak dapat hadiah pemberian sagu hati, mut'ah. Pemberian sagu hati dengan cara yang patut, dan ini adalah tanggungjawab bagi orang bertakwa. Lagi sekali, Allah kaitkan dengan perbuatan baik, beri pemberian kepada bekas isteri sebagai orang yang ada nilai takwa. Sebagai ada nilai takwa. Dan kemudian Allah tutup gugusan undang-undang perkahwinan dengan ayat wa kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Demikianlah Allah terangkan kepada kamu berulang kali. Yubayyin, ada syaddah tu, maksudnya ada kesungguhan menerangkan, dan benda tu berulang kali diterangkan kepada kamu. Ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun. Moga kamu kalau berhadapan dengan perkara-perkara tu, dah ada undang-undang supaya kamu boleh kawal emosi. Bila dapat kawal emosi, maka tindak tanduk kamu terkawal. Maka kamu layak digelar sebagai orang yang berakal. Berakal, apa maksud berakal? Dapat mengawal emosi, maka dapat mengawal tingkah laku. Perceraian bukannya the end of the world. Bila Allah uji dengan perceraian, Allah sedang menguji kita bagaimana kita nak bertindak. Apa kehidupan Nabi tak ada yang bercerai ke? Ada. Nabi SAW pernah menceraikan isteri. Nabi Ayub pernah ditinggalkan keluarga. Ada. So perceraian dia bukannya perkara yang kan kita anggap perceraian ni apa? Ini mungkin Allah murka pada aku, sebab tu Allah tak redha dengan perkahwinan aku. Tak, bukan begitu. So begitulah tuan-tuan dan puan-puan, penerangan berkaitan dengan hukum talak perkahwinan, pembubaran perkahwinan, kemudian ada masuk bab solat, kemudian suami yang meninggal, apa yang patut dibuat oleh waris, dan kemudian Allah tutup dengan berilah sagu hati, hadiah kepada bekas isteri. Kalaupun dah bercerai, maka belalah wanita, dan begitulah Allah terangkan ayat-ayat dia, la'allakum ta'qilun. On Quran, on paper, sangat remarkable. Sekarang ni menjadi tanggungjawab kita yang membaca. Lelaki yang membaca, perempuan yang membaca, tolong beramal dengan ayat ni, tolong sebarkan kebaikan ni. So next week kita akan kita akan masuk penerangan yang baru, ayat yang baru, dimulakan dengan alam tara. Ini alam tara pertama dalam Quran. Alam tara. Dia tentang apa tu? Ayat jihad. Kita masuk lepas kahwin, kita berjihad. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Alhamdulillah. Nak buka slot soal jawab, Ustaz? Terus tak Boleh. nampak. Boleh Minta izin sebab susah pula jadi moderator tapi suka nak tanya soalan macam tu.
Ustaz bagi izin sedikit Ustaz. Pada ayat 240 tadi, bila Ustaz kata hukum asal pada wanita yang telah kematian suami, maknanya tinggal dengan keluarga suami ke Ustaz selama tempoh setahun. Saya pertama kali dengar bila Ustaz perjelaskan itu. Nak tanya bab hukum asal tu, bermakna dia dah berubah mengikut zaman ke macam mana Ustaz? Okey. Mula-mula hukum dia macam ni. Isteri yang ditinggalkan yang kematian suami, sebab lazimnya rumah tu rumah suami, jadi adik-beradik dia nak tuntut. Adik-beradik dia nak tuntut. Allah bagi tahu, tolong beri laluan kepada isteri biar dia tinggal dekat rumah tu 1 tahun. Sebab masyarakat sebelum ni, kerana suami yang cari nafkah, maka kebanyakan pemilikan atas nama suami. Isteri jadi suri rumah. So, bila zaman sudah berubah, bab pemilikan pun berubah. Sekarang ni banyak je rumah atas nama kongsi nama. Kalau dulu rata-rata rumah atas nama suami. Sekarang ni kongsi. Rumah atas nama isteri. So benda tu berubah. Asalnya macam tu. Sekarang ni berbeza. Tapi apa pun berlaku, bila kematian suami, maka berilah ruang kepada isteri tu tinggal dekat dalam rumah tu, walaupun atas nama suami, tinggal di situ untuk tempoh 1 tahun. Jangan diganggu. Jangan diganggu. Sebab bila bab berkaitan dengan rumah ni kan harta tak alih dan nilainya besar, nilainya tinggi. Dan boleh jadi dia jadi rebutan. Dia jadi rebutan bila, katalah atas nama suami. Kadang bila harta tu atas nama suami, selagi belum difaraidkan, selagi itu, dia atas bidang kuasa mahkamah. Mahkamah tak boleh halau. Biar dia dekat situ setahun. Biar dia menetap kat situ. Tempoh yang Allah beri ni, tempoh yang ample untuk isteri itu boleh move on. Setahun lamanya. Tentang undang-undang yang ini ni, kena rujuk pakar dia lah. Saya bukan pakar undang-undang tentang faraid dan pembahagian harta ni. Yang ni kena rujuk kepada sama ada peguam mahkamah syariah berkaitan dengan harta pusaka, ataupun boleh rujuk kepada JKPTG, yang galian tanah dan galian tu, mereka pakar dalam bidang nak menentukan harta faraid ni. Wallahu a'lam. Ustaz, lagi satu berkaitan dengan ayat 240 juga Ustaz. Dia kat sini Allah perintahkan hendaklah membuat wasiat. Jadi kalau itu memang kena buat ataupun tak buat, dia dah tertanggung dengan perintah Allah ni. Jazakallahu khairan katsiran. Betul, untuk memudahkan urusan, Allah suruh buat wasiat. Cuma suruhan dalam ayat ini dia berbentuk sunat. Dia punya hukum tu sunat. Sunat ni apa? Buat Allah suka, tak buat kita rugi. Sunat ni biasa kita belajar. Sunat ialah bila buat dapat pahala. Bila tak buat tak dapat apa. Cuba kita tukar. Sunat ialah kalau kita buat Allah suka. Kalau tak buat kita rugi. Manusia mana mau rugi? So dia akan berlumba-lumba untuk buat benda sunat. Sebarkan pada anak cucu biar mereka tahu makna sunat yang baru. Kalau buat Allah suka. Kalau tak buat kita rugi. So wasiat dekat sini arahan daripada Allah untuk dibuat, tapi pada hukum sunat. Sunat.
Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ada lagi ke soalan berjemaah? Assalamualaikum Ustaz. Ini Waalaikumsalam. bab solat juga tapi solat ni macam ada tak solat hadiah kepada orang meninggal? Sebab dekat sini tempat kampung makcik ni ada dia orang buat kata kalau meninggal malam tu dia cari beberapa orang minta tolong buat hadiah. Dia cakap macam tu. Itulah nak tanya Tak ada ada. ke? Tak ada. Okay, terima kasih. Mm-mm. Hadiah yang paling istimewa untuk mayat, untuk yang meninggal tu ialah solat jenazah. Itu hadiah paling istimewa. Punya istimewa solat tu tak ada rukuk, tak ada sujud. 4 kali takbir. Dan semakin ramai orang yang solatkan, semakin besarlah tanda bahawa orang tu mati dalam keadaan baik. Semakin ramai orang solatkan, semakin jelaslah tanda bahawa orang tu mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu hadiah paling besar untuk kita beri kepada si mati. Tuan-puan, ada kalanya kita ini tidak dikenali oleh siapa-siapa pun. Yang kenal kita siapa? Penduduk langit. Penduduk langit. Orang tak pernah kenal pun. Mungkin kerja kita biasa-biasa. Tapi Allah boleh jadikan kita terkenal sekelip mata. Contohnya, berapa banyak kali dah yang kita perhatikan, yang kita dengar berita. Baru-baru ni semalam, satu keluarga meninggal, tinggal 2 orang anak. Selama ni kita tak pernah kenal pun keluarga tu. Kita tak pernah tahu pun siapa dia. Tak pernah tahu pun keluarga dia. Bila meninggal baru kita tahu. Satu keluarga hafal Quran. Baru kita tahu. Bila orang tahu tu, orang berduyun-duyun pergi solatkan. Tengok bagaimana bila Allah muliakan satu orang makhluk, seluruh alam akan menyokong. Ada orang terkenal, semua orang suka, tapi dia lupa Tuhan. Dan tak kala dia meninggal, dia ramai kawan ni. Tak kala dia meninggal, Allah takdirkan dia meninggal waktu COVID. Bukan sekadar COVID, kita lalui PKP. Masing-masing tak boleh keluar. Siapa uruskan jenazah dia? Hanya beberapa orang je. Dan waktu tu terus dilupakan. Oh, dia dah meninggal dah, okey. Tak disebut-sebut pun nama. Sedangkan waktu dia hidup dia sangat terkenal. Allah boleh buat macam tu. So janganlah kita tinggalkan legasi yang bukan-bukan solat hadiah pada orang tu lah, hadiah pada orang ni lah. Itu bid'ah nama dia. Itu bid'ah. Kalau nak solatkan, solat jenazah. Itu datang dari Nabi. Kalau mana-mana sendiri, tak. Sebab solat, dia atas bahu individu. Saya tak boleh gantikan solat arwah ayah saya. Saya tak boleh gantikan solat ibu yang sedang sakit. Tak boleh. Solat per individu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Yang peliknya Sama-sama. orang yang suruh tu pun orang yang pandai agama juga. Tu yang tanya Maksudnya tu. kurang pandailah bab solat tu. Ada soalan lagi ke? Kita berhenti kot untuk minggu ni, insyaAllah.
ada lagi satu kuliah malam ni Ustaz. InsyaAllah pada 9.30 sini. Ada lagi satu kuliah. Okey. Okay. Kita tamat kat sini Ustaz malam ni. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran jazak pada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri yang telah berkongsi tadabbur ayat 237 hingga 242 pada malam ini. Telah diperincikan satu persatu aturan dalam ikatan pernikahan sehinggalah diberi panduan sekiranya berlaku pergolakan hingga tercetusnya penceraian dalam sesebuah hubungan rumah tangga. Saling memberi maaf, berbuat kebaikan, berbudi sesama sendiri dan sentiasa menjadikan solat itu sebagai tiang asas dalam memperbaiki diri dan kehidupan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa melihat dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Mudah-mudahan segala ilmu yang telah direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita malam ini menjadi peringatan, petunjuk, penawar dan rahmat dalam kehidupan yang kita lalui. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah maghrib ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemelur Iman memohon jutaan kemaafan. Sebelum saya menyerahkan tugas terusnya pada adinda saya, Puan Amira Suhana untuk mengendalikan perjalanan akhir kuliah malam ini, sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah maghrib kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jika ada kebaikan pada kami belajar untuk malam ini, maka Engkau berilah kemakbulan kepada seluruh permintaan kami untuk hari ini dan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.